lagi, ha? Assalamualaikum dan selamat malam. Saya VRFN Channel akan mengkongsi kisah seram legenda di Malaysia yang popular di era 90-an. Kemana saja di pelosok dunia anda pergi, pasti setiap daripadanya mempunyai kisah-kisah legenda yang tersendiri. Dan salah satunya tentulah kisah legenda seram yang disebarkan dari turun-menurun. Kisah-kisah legenda seram atau hantu kebiasaannya berasal daripada kisah benar yang berlaku lama dahulu ataupun cerita asal yang ditolak tambah serta kisah-kisah rekaan yang hanya mahu menakutkan orang ramai. Tak kisahlah sama ada ia kisah benar ataupun tidak. Kisah-kisah legenda ini dengan mudah dapat membuatkan anda berasa sangat sejuk dan takut untuk ketandas. Illuminasi.com kongsikan 5 kisah legenda seram di Malaysia yang paling popular. 1. Kisah DJ radio dan pemanggil misteri. Kisah legenda ini mengisahkan tentang seorang DJ radio. Ia mempunyai rancangan lewat malam pada tahun 1990-an di mana pendengar boleh menelefon untuk berkongsi cerita hantu. Pada satu malam, seorang lelaki menelefon untuk berkongsi kisahnya. Dia berkata bahawa dia sedang memandu di sebuah lebuh raya pada lewat malam bersama kedua ibu bapanya, isterinya dan bayi mereka. Semua penumpang sedang tidur, membuatkan dia juga mengantuk. Tiba-tiba dia ternampak sebuah lori datang dari arah hadapan tetapi di jalan bertentangan. Lori itu melepasi dengan laju dan belum sempat dia menghadap apa yang berlaku. Perkara yang sama berlaku lagi. Dia terus berulang-ulang. Kemudian perkara tersebut berubah di mana lori tersebut mula muncul di belakangnya dan dia menyadari bahawa lori tersebut mengejarnya. Cuba untuk tidak panik, dia memecut laju. Apabila dia tiba di atas bukit, dia tiba-tiba ternampak sebuah kenderaan mahala ke arahnya. Dia mengelak dan begitu drastik tetapi hilang kawalan dan terbabas. Terjatuh dalam jurang yang sangat dalam. Kemudian dia memberitahu DJ radio tersebut bahawa kemalangan itu membunuh semua ahli keluarganya. Dia kedengar sangat terganggu dan sebelum meletak telefon, kemalangan tersebut memberitahu bahawa kemalangan itu juga meragut nyawanya. DJ tersebut menyatakan bahawa itu adalah pengalaman prank dan ketawa. Walau bagaimanapun, akabat esok harinya memfahamkan sebuah kisah di muka depan mengatakan bahawa berlakunya satu kemalangan di lebuh raya tersebut sama seperti yang diceritakan oleh lelaki itu kepada DJ radio. Sebuah kereta terbabar dan membunuh satu pasangan warga emas, seorang suami dan isteri serta bayi mereka. DJ tersebut dengan terkejut melihat berita tersebut. Dia dengan kelam kabutnya cuba untuk mendengar kembali rakaman pintar tentang kisah misteri diceritakan lelaki itu, namun tiada apa didengarnya selain bunyi sunyi sepi seperti angin. 2. Neman. Pada tahun 2006, gambar-gambar yang mengejutkan mula tersebar di laman sesawan Malaysia yang kelihatannya menunjuk apa yang digambarkan sebagai neman, ikan duyung besi lelaki. Ia dikatakan ditangkap oleh seorang nelayan di pantai Teluk Bahang di Pulau Pinang. Terdapat 6 gambar makhluk ini diambil dari pelbagai sudut. Gambar-gambar tersebut dilaporkan ke email yang tersebar mendakwa bahawa khabar-khabar tidak dibenarkan berkongsi gambar tersebut. Mama itu kelihatan sama-sama seperti manusia dan seolah mempunyai saiz badan kira-kira saiz lelaki dewasa. Terdapat 2 sirip panjang dan menyerupai telinga besar dan kepalanya. Dia mempunyai 2 lengan dan badannya ditutupi dengan sirip dari kepala ke kaki. Tidak lama kemudian, para penyiasat internet mendakwa bahawa gambar itu datang dari jualan EB di Florida. Tetapi para terima masih tegak percaya bahawa itu hanyalah sebahagian daripada cubaan menutup kisah ini dan terdapat lebih banyak memang di Laut Malaysia. 3. Volkswagen kuning di lebuh raya Karak. Orang mesti tahu tentang kisah ini. Ini mungkin antara cerita legenda yang paling terkenal di Malaysia berkenaan dengan kereta Volkswagen kuning di lebuh raya Karak. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, lebuh raya Karak
adalah jalan yang paling berhantu. 3. Volkswagen kuning di Lebuh Raya Karak. Ini mungkin antara cerita legenda yang paling terkenal di Malaysia berkenaan dengan kereta Volkswagen kuning di Lebuh Raya Karak. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, di Lebuh Raya Karak adalah jalan yang paling berhantu di negara kita. Betul. Ini sebahagian dari disebabkan oleh jalan ini mempunyai kadar kelamangan yang tertinggi di Malaysia. Selain dari laporan perasaan yang menakutkan di sepanjang jalan, terdapat beberapa cerita yang lebih kukuh. Dan yang paling popular sudah tentunya Volkswagen kuning. Kisahnya menceritakan bahawa jika ada terdapat kereta kuning ini, ia akan menghalang laluan anda. Ia akan mula memperlahankan lajuan anda sangat perlahan, memaksa anda memotornya. Sebuah saja anda memotornya, perkara yang sama akan berlaku semula di mana ia akan sekali lagi menghalangi laluan anda. Ia berulang-ulang kali setiap kali anda memotornya. Selepas beberapa kali anda akan menjadi bahawa itu adalah kereta yang sama. Dan apa yang lebih menakutkan adalah tiada apa yang memandai kereta tersebut. Saya pun dah membulu Roma ni berdiri semua. Satu-satu caranya untuk menghentikan perkara yang sama itu daripada berulang adalah tidak memotornya. Setengah mengatakan apabila anda memotornya, kereta kuning itu akan memecut dan hilang dalam kegelapan. 4. Hatu Jenek Sarawak. Kisah ini menceritakan seorang jurawat Cina muda di hospital awam kucing yang bernama Janet. Legenda berkata bahawa dia hilang sekitar tahun 1960-an. Lama cerita tu ni. Ini adalah ketika berlakunya wabak penculikan di bandar ini. Apa yang pihak polis telah tahu bahawa penculikan itu mungkin dikaitkan dengan pembinaan jambatan satu. Jika pembinaan jambatan itu dilambatkan, ia bermakna bahawa ruh-ruh di kawasan itu berasa tidak senang dan pengawalan manusia perlu dibuat untuk menenangkan mereka. Rupa-rupanya ruh-ruh jahat ini lebih suka mengobarkan anak dara tetapi hanya menggunakan kepala mereka. Ini bermakna mereka akan dipenggal dan kepala mereka tertanam di tiang-tiang konkrit itu untuk mengumpulkan jambatan. Akhirnya mereka menemui badan Janet tanpa kepala dan mengesahkan teori polis. Ibu bapa Janet yang tersangat sedih menguburkan dengan pakaian dan kasut berwarna merah. Mungkin beberapa sistem kepercayaan Cina, jika seorang wanita mati memakai warna merah, dia akan kembali dengan sebagai semangat yang berdendang. Mungkin begitulah ya. Mereka mengatakan bahawa ibu bapanya melakukan ini semua supaya dia dapat kembali dari kematian dan membalas dendam terhadap pembunuhnya. Kemudian penampakan Janet bermula. Sekarang ni dia macam ni tau. Ibu bapa Janet memakaikan baju merah dan setelah kasut merah supaya kepercayaan kepada orang Cina ni akan membalas dendam. Mungkin macam tu. Penduduk kampung di pinggir bandar dilaporkan melihat seorang wanita misteri berpakaian merah di mana dia akan menunggang motosikal atau menyeberangi feri. Dia sering sekali meninggalkan nota-nota neraka Cina. Usaha untuk mencari pembunuhannya diteruskan. Dia tidak peduli siapa yang cuba menghalangnya. Yang kelima, Potong Vira. Pada suatu hari, satu pasangan suami isteri memandu pulang ke kampung halaman mereka selepas menghadiri sebuah majlis perkahwinan. Mereka memutuskan untuk pulang pada lewat malam dan perjalanan tersebut agak lancar pada mulanya. Pasangan suami isteri ini dia memutuskan untuk pulang lewat malam supaya perjalanan lancar. Akhirnya tiada kereta lah di malam-malam itu yang tidak terganggu. Namun ketika di tengah jalan, sesuatu berlaku potong wira yang dinaiki mereka tiba-tiba hilang kawalan, dan ketika si suami tersebut bergelut untuk mengawalnya, enjin kereta tersebut tiba-tiba mati. Si suami kepada isteri ni tersebut terkejut kerana dia baru sahaja menservis kereta itu sehari sebelumnya mereka merakat kepada kampung halaman untuk ke majlis perkahwinan. Mereka terkandas di tepi jalan di tengah malam-malam
dan masih jauh daripada destinasi yang mereka ingin sampaikan. Di sekeliling mereka hanyalah hutan dan bukit yang sunyi sepi. Mereka cuba untuk menghidupkan enjin kereta namun tidak berhasil dan berputus asa. Mereka cuba untuk menghubungi orang untuk membantu namun juga tidak berhasil. Disebabkan itu, si suami keluar daripada kereta dan mencari telefon kecemasan namun tidak disetujui oleh si isteri kerana bimbang akan dilanggar kereta ketika berjalan dalam gelap. Okey, yang ni saya tak tahu pukul berapa dia pergi. Mungkin sekitar pukul 12 malam ke atas. Tak pun pukul 10 malam ke atas. Okey, namun si suami tetap keluar dan menyuruh si isteri kekal dalam kereta. Si isteri menunggu dengan begitu lama dan tiba-tiba terdengar bunyi kuat di atas bumbung kereta diikuti dengan aneh. Boom. Si isteri menyangkakan itu hanyalah haiwan liar dan memutuskan untuk tidak keluar memeriksa apa yang berlaku. Kemudian sebuah kereta melalui kawasan itu dan memperlahankan kelajuan untuk menghampiri kereta mereka. Namun kereta tersebut memecuk dengan tiba-tiba. Si isteri menunggu lagi dan beberapa kereta melakukan perkara yang sama. Dia mula bimbang tentang bunyi aneh di atas bumbung dan di mana suaminya pada ketika itu. Akhirnya sebuah kereta polis menghampiri dan berhenti berapa meter di belakang gonta. Polis tersebut keluar daripada kereta dan memanggil wanita tersebut menggunakan pembesar suara, meminta untuk meninggalkan kereta dengan perlahan-lahan. Apabila si isteri sampai di kereta polis, dia menoleh ke belakang kerana rasa ingin tahu. Apa yang mengejutkan adalah dia ternampak ternampak tubuh suaminya di atas kereta mereka. Terdapat makhluk jahat yang sedang menjamah suaminya dan ia berlaku beberapa jam yang ketika lalu, di mana dalam kereta anggota polis tersebut membawa si isteri pergi dengan cepat dan cerita itu bermula tersebar. Okey, itulah ceritanya. Terima kasih daripada saya, Rick, daripada RFM channel. Cerita ini benar ataupun tidak, anggaplah saja ini hanya sekadar kongsian untuk malam minggu kita. Assalamualaikum dan bertemu lagi. Stay home.